Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar para pelajar? Selamat datang ke channel Cikgu Asna Ismail. Jadi sebelum tu jangan lupa untuk like, share dan subscribe supaya kamu tidak akan ketinggalan untuk menyaksikan video-video pendidikan yang akan cikgu hasilkan kelak. Baiklah, pada hari ini cikgu akan menerangkan tentang subjek dan predikat. Baiklah, kita sedia maklum dalam satu binaan ayat yang lengkap mesti mempunyai bahagian subjek dan juga predikat. Apakah itu subjek? Subjek ialah bahagian dalam ayat yang menjadi unsur yang diterangkan. Subjek juga terdiri daripada frasa nama. Manakala predikat ialah bahagian dalam ayat yang menerangkan subjek. Predikat pula terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Baiklah, dalam ayat susunan biasa, subjek biasanya akan mendahului predikat. Jadi, pelajar perlu ingat dalam ayat susunan biasa, subjek akan mendahului predikat. Ini bermaksud subjek di bahagian hadapan manakala predikat di bahagian belakang. Sebagai contoh, pelajar lelaki itu memperkenalkan dirinya. Jadi subjek pelajar lelaki itu, predikatnya memperkenalkan dirinya. Ayat yang kedua, Aiman guru sekolah menengah. Yang ketiga, mereka akan ke Stadium Bukit Jalil. Yang keempat, adik sedang tidur di dalam wayan. Dan yang kelima, kebaya biru itu kepunyaan kakak. Jadi, pelajar kena ingat ayat susunan biasa, subjek akan mendahului predikat. Ini sangat berbeza bagi ayat susunan songsang. Okay. Dalam ayat susunan songsang pula, predikatnya pula akan mendahului subjek. Predikat akan mendahului subjek. Sebagai contoh, kita terbalikkanlah kalau ayat biasa, subjek di depan, predikat di belakang. Tapi kalau ayat songsang, predikatnya di depan dan subjek di belakang. Tapi dalam hal ini kita lihat contohnya. Memperkenalkan dirinya pelajar lelaki itu. Guru sekolah menengah Aiman akan ke Stadium Bukit Jalil. Mereka sedang tidur di dalam buaian adik dan kepunyaan kakak kebaya biru itu. Jadi para pelajar kena ingat ya, ayat susunan biasa subjek di depan, predikat di belakang. Manakala ayat susunan songsang, predikat di depan dan subjek di belakang. Baiklah, bagaimana pelajar hendak mengenal subjek dan predikat dalam ayat? Okey, senang saja. Pelajar perlu menguasai semua frasa yang membentuk ayat yang lengkap, iaitu sebagaimana yang cikgu sebutkan tadi pada awal-awalnya, subjek terdiri daripada frasa nama, manakala predikat pula terdiri sama ada daripada frasa nama atau frasa kerja, frasa adjektif ataupun frasa sendi. Ini semua kalau kamu ingat terdapat dalam pola ayat yang telah diajar pada video yang lepas. Jom, mari kita tentukan subjek dan predikat bagi ayat-ayat di bawah. Jadi pelajar boleh bersama-sama cikgu kita kenal pasti di manakah subjek dan predikat bagi ayat-ayat yang diberi. Okay, ayat yang pertama, tetamu itu dilayan dengan baik oleh keluarga pihak pengantin. Ini ayat susunan biasa. Jadi di manakah subjeknya? Okey, betul. Subjek ialah tetamu itu. Manakala predikatnya pula dilayan dengan baik oleh keluarga pihak pengantin. Okey, bagus. Yang kedua, kucing saya sedang tidur di atas sofa setelah penat berlari-lari. Jadi, di manakah subjeknya dan di manakah predikatnya?
Okey, betul. Subjek kucing saya. Predikatnya pula sedang tidur di atas sofa setelah penat berlari-lari. Okey, seterusnya ayat yang ketiga. Hadiah ini untuk kakak sempena ulang tahun kelahirannya. Okey, subjeknya hadiah ini. Predikatnya untuk kakak sempena ulang tahun kelahirannya. Okay, ayat yang keempat. Bapa saya pegawai polis cawangan Bukit Kayu Hitam. Okay, subjeknya bapa saya. Predikat pegawai polis cawangan Bukit Kayu Hitam. Okey, bagus ya pelajar yang dapat menjawab sama seperti apa yang cikgu sebutkan tadi. Okay, yang kelima. Kedalaman Sungai Linggi 6,500 meter. Subjeknya kedalaman Sungai Linggi. Predikat 6,500 meter. Yang keenam. Taman Laut Pulau Manukan terkenal dengan ikan lumba-lumba yang jinak. Baiklah, subjeknya Taman Laut Pulau Manukan. Predikat terkenal dengan ikan lumba-lumba yang jinak. Okey, senang kan pelajar untuk menukarkan ataupun untuk menentukan subjek dan predikat bagi setiap ayat yang diberi. Okey, kita lihat ayat yang ketujuh. Pada setiap hari Sabtu, ibu akan ke pasar tani di Pekan Kulai. Jadi cikgu dah sebut tadi untuk menentukan subjek dan predikat, kita mesti menukarkan ayat songsang kepada ayat yang biasa. Jadi ayat biasanya apa? Betul, ibu akan ke pasar tani di Pekan Kulai pada setiap hari Sabtu. Jadi subjeknya ibu, predikat, akan ke pasar tani di Pekan Kulai pada setiap hari Sabtu. Jadi untuk menentukan subjek dan predikat bagi ayat songsang, kita mesti tukarkan ayat itu kepada ayat biasa terlebih dahulu. Okay, kita cuba yang ayat ke-8. Telah saya hantar buku karangan itu pada minggu lepas. Okay, jadi pelajar kena tukarkan, jadikan ayat biasa. Okay, betul. Buku karangan itu untuk subjek, predikat, telah saya hantar pada minggu lepas. Okay, untuk ayat yang ke-9. Untuk menampung kos pembedahan suaminya, Puan Mala sanggup bekerja sebagai pencuci pinggan di restoran itu. Ini juga ayat songsang. Jadi, di manakah subjeknya? Okay, betul. Subjeknya ialah Puan Mala. Manakala predikatnya sanggup bekerja sebagai pencuci pinggan di restoran itu untuk menampung kos pembedahan suaminya. Dan ayat yang ke-10. Sangat ramai orang yang menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia. Subjeknya, orang yang menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia. Predikatnya sangat ramai. Okay, macam mana para pelajar? Boleh ikut tak apa yang cikgu terangkan? Okey, kalau boleh, bagus. Dan kita akan teruskan untuk latihan pengukuhan. Jadi, cikgu bagi 8 latihan pengukuhan untuk pelajar cuba buat dan boleh bincang bersama dengan rakan ataupun guru-guru. Ayat yang pertama, pekerja-pekerja itu sedang membina rumah baharu Tuan Ahmed. Yang kedua, dari Kuala Lumpur bungkusan itu dipos. Yang ketiga, akan saya pulangkan novel itu kepada Molly pada minggu depan. Yang keempat, beberapa orang pelajar yang didenda itu murid kelas saya. Yang kelima, sederet rumah kedai musnah dalam kebakaran pada pagi tadi. Yang keenam, Dr. Yahya telah memenangi hadiah utama dalam pertandingan inovasi STEM. Yang ketujuh, buku itu buku yang ditulis oleh seorang pakar motivasi. Dan yang ke-8, sedang melukis lelaki itu di tepi sebuah tasik. Jadi, cikgu harap apa yang cikgu terangkan ini akan
memudahkan para pelajar untuk menjawab soalan yang memerlukan pelajar menentukan subjek dan predikat bagi setiap ayat. Jadi jangan lupa untuk terus menyokong video-video cikgu dengan menekan butang like, share dan subscribe. Terima kasih.